Ingat, setiap kali saudara melangkah masuk untuk membeli barangan dapur kepada isi rumah, saudara telah mendedahkan jangkitan untuk dibawa balik. Sebab ini benda yang kita tak bincang, sporadik, iaitu jangkitan yang kita tak tahu di mana dia bermula. Tapi fakta, sektor esensial hanya menyumbang kurang 20% daripada jangkitan. Jangkitan sebenar datang daripada sektor runcit yang saya sedang detailkan pada saudara ni. Dan sebab tu saya marah bila saudara datang dengan projek 77 lah, bangsa tauhid lah. Itu hari lain lah kita buat, tuan-tuan. Cerita orang-orang Melayu dan kuasa magis ni telah diceritakan daripada hikayat Antuah, dan tak payah cerita lah, saya pembaca hikayat hampir semua teks saudara. Angka jangkitan telah melepasi 5 angka, 5 digit, bermula hari ini dengan 11,079 kes. Dan saudara dah lihat betapa paniknya sistem kesihatan dalam tempoh seminggu ni apabila kita kekal angka jangkitan di atas paras 8,000. Dan keadaan menjadi lebih buruk kerana lebih 60% kes setiap hari adalah kes di Lembah Kelang yang mencampurkan angka jangkitan di Selangor, di wilayah dan juga di Negeri Sembilan. Hari ini untuk pertama kali Negeri Sembilan mencapai lebih 1,000 kes. Kalau campur hari ini untuk Selangor, wilayah dan juga Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan, ia adalah 8,000 kes, iaitu hampir 70% daripada total kes. Itu 2/3 kes ada di Lembah Kelang. Saya fikir kata kita kena terima hakikat bahawa kita sedang mengalami varian Delta. Kalau tengok pada simptom yang kita ada, walaupun Kementerian Kesihatan belum dapat membuat pengumuman kerana kaedah kita meneliti jujukan genom ataupun pengesahan setiap kes kena di bawah virus apa tu agak perlahan kerana pusat rujukan penyakit berjangkit tidak mempunyai banyak kemudahan sampel untuk mengkaji setiap sampel yang dihantar. Tapi kita dah tengok trend ni sama seperti trend yang berlaku di India dan trend yang berlaku di UK, di mana angka jangkitan mendadak, kadar mereka yang menerima gangguan pernafasan lebih tinggi daripada jangkitan virus biasa. Sekiranya Indonesia telah mengumumkan bahawa mereka mengalami varian Delta, berarti sudah sampai masanya kita semua menyedari bahawa kita sedang menghadapi varian Delta yang menimpa 4 kali kekuatan berbanding varian biasa. Berarti apa yang kita takuti iaitu jangkitan varian yang berasal daripada India yang juga mencemaskan United Kingdom sepanjang minggu lepas, kini telah menjadi varian di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi petang ni saya akan stream tanpa blame sesiapa lah. Maksudnya saya boleh bagi tahu pada saudara, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri bukanlah jalan penyelesaian. Tiada magic yang dapat dibuat. Kerana varian ni telah melanda hampir 40 buah negara di dunia. Kesemua 40 lebih negara yang mengalami gangguan varian ni tidak mengambil langkah mengatakan mereka harus bertukar kerajaan. Semua negara yang mengalami jangkitan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya, walaupun India yang menjadi punca tempat varian ini bergerak berjaya menanganinya dalam tempoh 2 bulan daripada angka maksimum 400,000 kes sehari. Kini India berada pada angka yang stable dengan 30,000 ke 40,000 kes sehari, iaitu menurun hampir 10 kali ganda. Saya baca banyak komen tentang fakta ni yang saudara kena betul kan. Kalau kita tutup semua ini untuk mengingatkan saudara bagaimana saudara nak mengendalikan diri. Ni ada 400 orang saya remind ni. 400. Saya nak mengingatkan saudara cara saudara mengalihkan diri. Data pada 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai. Tolong refer balik, ini data Kementerian Kesihatan Malaysia. 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai. Kita ada 186,000 kes yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, hanya 8,000 kes saja yang datang daripada sektor pembuatan. Berarti kurang 10% daripada sektor penghilangan. Saya bukan nak membela Jimin ke apa ni, Jimin ni dia punya masalah. Saya cuma nak menyedarkan saudara kata varian ini kini berada dalam komuniti. Walaupun kita buat pemutusan rantaian tetapi ia gagal kerana serangan varian ini mula menyerang perkelompokan. Berarti mereka yang tinggal di PPR, mereka yang tinggal di taman perumahan, kini telah terdedah kepada jangkitan, dan angka ini disumbangkan oleh kumpulan lokaliti yang sekarang ni mengalami PKPD. Angka ini terus juga meningkat hingga di tempat-tempat strategik seperti IDCC, PVV, Pusat Suntikan Vaksin. IDCC yang besar tu pun terpaksa ditutup hari ini kerana ada mereka yang pergi mendapatkan suntikan
Oleh kerana suntikan di Malaysia, undang-undang dia tak swab sebab kosnya tinggi. Kalau nak minta setiap orang yang dah dapat panggilan vaksin untuk buat ujian swab bagi mengesahkan dia betul-betul sihat dan tiada jangkitan, barulah dia boleh hadir di pusat vaksin. Dia tak boleh buat kerana satu adalah proses tu akan menelan belanja dan proses tu juga akan memakan waktu. Kerana langkah kerajaan untuk membanyakkan suntikan, iaitu semalam kita capai 400,000 suntikan, berarti dah pecah rekod. Target asal Malaysia hanyalah 250,000, kemudian dinaikkan kepada 300,000, semalam mencapai 400,000 suntikan sehari bagi membolehkan exit door ataupun pintu keluar bagi mengendalikan benda ni. Kita menggunakan model yang telah digunakan oleh negara-negara yang mengalami jangkitan ini secara serius, di mana negara-negara yang mengalami jangkitan secara serius mula untuk tidak memberi terlampau tumpuan kepada angka jangkitan, tetapi mengambil langkah mengukuhkan sektor suntikan vaksin bagi membolehkan masalah dapat diselesaikan dengan membentuk kekebalan kelompok. Jadi itu yang dilakukan oleh United Kingdom, Itali dan juga rakan-rakan mereka di Eropah. Amerika juga melakukan drastik. Sebaik saja Presiden Donald Trump kalah dan ketika Joe Biden dilantik, apa yang Joe Biden lakukan dalam tempoh 6 bulan ni adalah meningkatkan kadar suntikan di Amerika hingga mencapai hampir 50%. Amerika rasa saya telah pun melepasi 180 juta suntikan, paling tidak satu dos kepada 360 juta rakyat dia. Tapi United Kingdom saya ada data yang khas, iaitu United Kingdom telah mencapai 83% bagi satu suntikan dan telah mencapai 60% bagi dua suntikan. Itu yang menjadikan kenapa anda melihat final Piala Eropah dapat dilakukan dengan kehadiran 67,000 penonton di Stadium Wembley tanpa menggunakan sebarang SOP COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share satu kes hari ini. Hari isteri saya buat WhatsApp panik kepada saya kerana di rumah saya tinggal satu anak angkat saya yang mempunyai 6 beradik dan seorang ibu, kerana keluarga dia berpisah. Jadi ibu kepada anak angkat saya ni telah dimasukkan ke ICU dan berada tahap 4 tak sedar. Dan sekarang menjadi masalah adalah 6 anaknya yang positif. Di Bandar Tun Razak ni, saya harap Banturas Media tengok kes ni. Kalau siapa ada di sini yang friend dengan Banturas Media, tolong ambil information ni. Jadi 6 orang yang ada di rumah telah menelefon kakak mereka yang tinggal bersama dengan saya, mengatakan 2 adik mereka tidak boleh bernafas, sesak nafas. Apabila isteri saya berusaha menghubungi beberapa hospital, semua hospital menjawab mereka tak dapat membantu kerana hospital telah pun penuh. Jadi saya fikir kata kes-kes kematian bagi isolasi kendiri juga akan meningkat. Selain daripada kita akan mendapat data kes-kes kematian daripada mereka yang berada di pusat di hospital akan meningkat tinggi kerana hospital tak dapat menampung mereka yang mengalami, seperti saya kata kes yang isteri saya sedang urus pagi tadi, dia minta saya masuk campur. Saya pun tak nak buat apa, tuan-tuan. Saya terlalu ubat je bila dengar berita tu, kerana hospital pun dah beritahu mereka tak boleh menerimanya, walaupun telah diberitahu 2 beradik ni yang berusia antara 11 hingga 16 tahun ni dah tak boleh bernafas. Jadi ini antara kes yang saudara akan dengar, kerana saya nak minta saudara berhenti daripada memberi fokus kepada sektor pembuatan yang dipolitikkan oleh orang politik ni, kerana mereka nak menyerang kerajaan, kerana mereka nak membalas dendam terhadap Azmin, itu hal mereka. Tapi saya nak sampaikan fakta kepada saudara. Menutup sektor perkilangan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ini Kementerian Kesihatan punya data. 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai, 186,000 kes jangkitan di seluruh negara. 8,000 lebih saja yang datang daripada sektor pengilangan. Berarti 90% jangkitan adalah jangkitan sporadik yang bergerak dalam masyarakat. So saya ambil pada saudara. Apakah selepas ini saudara akan mengatakan PPV juga perlu ditutup? Apabila IDCC semalam telah mengesahkan bahawa begitu jumlah yang tinggi kaki tangan yang menyampaikan, yang bertugas untuk menyampaikan suntikan telah dijangkiti, menyebabkan ribuan orang yang datang mengambil suntikan juga terdedah pada bahaya. Apakah dia nak memberikan kita hukuman bahawa Khairi bersalah dalam kes ni? Khairi nak pula hantar hashtag KJ letak jawatan, ataupun kita nak buat hashtag tutup PPV? Tutup semua. Jadi ini benda yang logik untuk saudara fikir, supaya saya lebih menganggap bahawa bahayanya adalah jangkitan sporadik. Berarti pergerakan saudara ke kedai groseri, pergerakan saudara ke mana-mana tempat yang dibenarkan untuk orang awam bergerak, kini sama bahayanya seperti mana saudara melihat kilang.
Berarti corak pemikiran kita kena berubah dengan meletakkan bahawa masyarakat bukanlah penyumbang kepada angka jangkitan. Masyarakat bukanlah penyumbang kepada angka kematian, kerana ada satu framework yang telah dibentuk pada saudara dengan mengatakan bahawa jumlah angka jangkitan ini datang tinggi kerana sektor penghilangan. Tidak. Mahfuz akan tunjuk visual orang berbaris untuk ke Stadium Shah Alam, CDC, pusat pusat saya tak tahu dalam bahasa Malaysia dipanggil apa, saya dah lupa lah. CDC ni di Stadium Shah Alam. Kalau saudara lihat, jumlah yang datang dengan bas adalah jumlah yang mereka datang daripada sektor penghilangan, yang datang dengan bas. Yang berbaris, saudara, yang berbaris sepanjang 5 km adalah orang awam yang menerima jangkitan ini secara sporadik, iaitu mereka tak pasti daripada mana mereka mendapat jangkitan. Setelah mereka berkurang pun memenuhi PKP ni, angkanya tetap, jangkitan tetap berlaku. Berarti untuk mengingatkan saudara bahawa setiap kali saudara bergerak di mana-mana tempat yang ada keramaian, kalau macam saya tu di Bandar Seri Permaisuri, detect telah dibuat sebuah kedai pusat sebuah kedai pusat 24 jam. 5 pekerjanya positif tutup. Berarti ramai orang yang masuk ke kedai rangkaian 24 jam ni, bukan kedai serba nikah ni, adalah dua orang yang terdedah. Satu lagi syarikat pos laju, yang mana orang yang selalu dilanggani oleh isteri saya memaklumkan bahawa mereka menutup operasi kerana 7 pekerja mereka adalah positif. Berarti kedai grocery, kedai serba nikah 24 jam ni, ketika dia belum lagi mengenal pasti 5 pekerja dia adalah positif COVID, berarti beratus orang akan masuk ke kedai. Selama beberapa hari saya tak pastilah, until kita ada rekod. Orang yang bergerak di tempat saya juga, tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, kondo saya telah menukar security pasukan keselamatan, pengawal keselamatan 24 jam notis. Kerana terdapat ramai pengawal keselamatan yang berjaga di gate rumah saya, disahkan positif. Berarti pemilik tempat tinggal saya itu telah menukar 24 jam. Saudara boleh bayangkanlah, ramai orang berurusan dengan pondok tersebut kerana mereka mengambil barangan sebab tempat tu tak dibenarkan orang luar masuk. Berarti semua penghantaran makanan, semua penghantaran pos, parcel pos diambil di pondok tersebut. Jadi berapa ratus penduduk yang berurusan di pondok tersebut. Jadi ada banyak kes-kes runcit apabila saudara campurkan, dia menjadi kes borong, iaitu jumlahnya lebih banyak berbanding daripada fokus kita sekarang. Dengan mengatakan bahawa angka jangkitan ramai datang daripada sektor penghilangan adalah satu maklumat yang salah. Anda tengok barisan yang gambar yang ditunjukkan di Shah Alam semalam, jumlah yang hadir dengan bas dan jumlah orang yang berbaris panjang membuktikan bahawa jangkitan sporadik yang sedang berlaku dalam masyarakat adalah masalah utama. Ketika masyarakat mengalami spin bahawa kita semua ini bukanlah penyumbang, kerana yang menyumbang adalah sektor Jimin, sektor Azmin, di mana sektor penghilangan ni, sama ada ditutup ataupun tidak ditutup, dia akan mengurangkan 20% sahaja daripada jumlah jangkitan menyeluruh. 80% jangkitan sekarang ini adalah terdedah kepada kita. Sama ada saudara mengunjungi jiran di sebelah rumah. Kalau saudara tengok kes di PKPD, lokaliti yang membabitkan 14 kawasan di Kuala Lumpur, jangkitan itu merebak adalah kerana interaksi pintu ke pintu. Berarti dia bukanlah lagi tentang berapa jauh anda bergerak. Walaupun dibenarkan 10 km ni, bukanlah berapa jauh anda bergerak. Anda semua ada data tu. Yang ada dekat sini, bukan saya cerita benda yang ni. Ramai yang ada di sini tahu tu bagaimana kes berlaku di tempat anda. Di mana kluster sosial, kita sebut adalah kluster interaksi sosial. Di mana bertemu sesama masyarakat di dalam isu yang tidak salah dari segi amalan PKP ataupun PKPD ni, juga boleh menjerumuskan kita pada jangkitan. Seperti saya kata tadi, saya ambil kes, actual kes. Di mana kedai yang dikunjungi oleh keluarga saya, kerana ini adalah kedai serba nikah 24 jam, ditutup minggu lalu kerana 5 kaki tangannya positif. Perkhidmatan pos yang menghantarkan bekalan ke rumah, kenapa jadi lewat 4 hari 5 hari dah tak sampai sekarang? Perkhidmatan pos tu lumpuh sama sekali. Perkhidmatan penghantaran parcel lumpuh sama sekali kerana 7 daripada kaki tangannya positif. Security yang menerima semua kiriman kiriman parcel dan kiriman makanan di tempat saya disahkan positif, berarti ditukar 24 jam.
saya ambil kes yang ada dalam real case di keliling saya, angka yang membabitkan jangkitan adalah 20 orang. Dan jangkitan itu telah mendedahkan seluruh penduduk yang berada di tempat saya ni. Saya fikir ada lebih kurang 120 pintu dan total penduduk mungkin boleh mencapai hingga 600 orang. Berarti 600 orang penduduk ini adalah mereka mempunyai kontak. Sama ada kontak isteri saya turun mengambil parcel, anak saya turun mengambil makanan yang dikirimkan oleh perkhidmatan e-hailing ni. Berarti mereka terdedah kerana mereka berurusan dengan pondok yang menjadi center, pusat di mana kami tak ada menerima makanan daripada luar dan parcel daripada luar. Dan orang yang berada di pusat itu, iaitu pengawal keselamatan setelah dijangkiti, kerana dia berinteraksi dengan orang yang membuat penghantaran pos, dia berinteraksi dengan orang yang membuat penghantaran makanan. Ini kes-kes yang saudara perlu ingat bahawa saya kata ancaman ni tak payahlah lagi saudara banyak sangat membaca hantaran-hantaran politik yang menggunakan jumlah angka ini dengan tujuan nak menjatuhkan orang dulu yang telah menjatuhkan dia, menjatuhkan kerajaan sekarang yang dulu pernah terlibat menjatuhkan kerajaan dia. Saya nak bagi tahu pada saudara, ancaman kini adalah pintu ke pintu. Mak saya inginkan sebuah rumah yang dia rasa kali ini dia nak pindah. Dia tak selesa berada di rumah saya. Saya okey je lah. Mak saya kena kanser umur 81 tahun, emosi dia up and down. Jadi saya dapatkanlah sebuah rumah yang mak saya boleh mendapat lebih banyak oksigen beranda. Dan mak saya nak jauh sikit daripada Kuching, maka berpindah. Saya sewa sebuah apartmen untuk ibu saya dengan adik perempuan saya dan 3 anak saudara saya duduk. Dan pertama kali bila sampai, jiran-jiran excited untuk datang. Dan saya terpaksa menampal pada pintu rumah tu. Tidak dibenarkan berziarahi rumah ini kerana terdapat warga tua. Berarti adik perempuan saya berasa sangat takut untuk buat ke benda tu. Dia tak pernah diamalkan. Jadi pelik. Saya kata, adik perempuan saya kata, orang kata sombong. Baru pindah je dekat pintu dah naik A3 print tu. Saya print. Sebab saya kata, dituduh sombong, dituduh bongkak adalah benda yang rasional sekarang. Berarti saya gambarkan kepada saudara bahawa apabila ibu saya baru berpindah dan jiran-jiran datang nak melihat, nak menziarahi kerana melihat ibu saya datang dengan kereta sorong, mungkin nak tahu apa penyakit makcik tua ni, kanser apa semua. Tapi saya terpaksa letakkan benda tu dan memberi arahan kepada adik ipar saya. Tidak ada seorang pun, adik saya, tidak ada seorang pun akan dibenarkan masuk ke rumah ni. Ini pa yang saya bagi tahu, kata garisan betapa detailnya saudara kena mengambil langkah. Kami alhamdulillah di sini hampir 3/4 telah menerima satu suntikan vaksin. Hari ini 2 orang lagi dah terima vaksin. Berarti kami hampir semua kaki tangan yang akan berakhir dengan mirin pada hari Sabtu ni dia akan terima satu suntikan vaksin. Berarti di garasi 14 orang setakat ni. Pagi tadi Lokman 12A dah terima. Berarti kami dah ada 13 orang yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berarti ada seorang lagi hari Sabtu ni genap 14 orang. Semuanya telah pun divaksinkan minimum 1 dos. Dan akan hujung Julai ni hampir semua akan melengkapi 2 dos. Alhamdulillah. Jadi saya beritahu pada saudara, kata selagi saudara tidak berada dalam exit community, iaitu mereka yang menerima suntikan paling tidak 1 dos, saudara janganlah menganggap bahawa menutup kilang, menutup essential industri adalah penyelamat. Kerana kita sekarang sedang diserang oleh varian Delta. Kalau kita tengok trend sekarang ni, pertama trend dia adalah angka jangkitan merebak dengan begitu luas. Hanya boleh dilakukan oleh varian Delta. Di seluruh dunia, varian inilah yang kemudiannya menyebabkan krisis kemeruduman kesihatan. Bangkok dan 5 negeri di Thailand alami benda ni. Seluruh pulau Jawa Barat dan Bali diisytiharkan sebagai darurat kerana varian ini. Cuma Malaysia tak mengumumkannya, tapi kita faham kalau kita tengok trend angka jangkitan dan juga potensi virus ini membawa ramai orang terjerumus kepada tahap 3, iaitu diserang dengan gejala pneumonia, iaitu mengalami radang paru-paru yang menyebabkan bilik ICU mendadak begitu tinggi. Dan kalau saudara, saya nak share dengan saudara sebab ramai orang tak melanggan di Malaysia Insight, dan saya heran kenapa akhbar-akhbar arus perdana yang rapat dengan kerajaan tak mau menyiarkan berita ini. Satu kaji selidik telah dijalankan oleh Projek Bangsa Malaysia. Kita harap boleh naik benda tu Mahfuz, keratan akhbar tu. Dijalankan oleh Projek Bangsa Malaysia. Disiarkan oleh The Malaysia Insight. Projek Bangsa Malaysia adalah projek yang khusus dijalankan oleh sekumpulan penggerak. Tadi saya dah bagi dah keratan, itu penting tu.
projek bangsa Malaysia ini hanya disiarkan oleh The Malaysia Insight. Jadi kerana ramai orang tak melanggan The Malaysia Insight, saya terpaksa bagi dekat saudara Q benda ni. Kerana tidak ada satu pun akhbar arus perdana, media arus perdana yang menyiarkannya. Projek bangsa Malaysia dijalankan khusus dalam wawancara pada 9 hari bulan Julai dan disiarkan semalam 11 hari bulan Julai. Projek bangsa Malaysia telah mewawancara dengan memberi perlindungan profil kepada doktor-doktor yang berada di Lembah Kelang yang berada di hospital, di mana doktor-doktor di Lembah Kelang telah membuat pengakuan dengan identiti mereka disembunyikan kepada projek bangsa Malaysia. Berarti projek ni tak menipu, tuan-tuan. Kalau mereka menipu, mereka boleh tangkap di bawah Akta Hasutan dan mereka di bawah tangkap oleh Akta Fitnah, kerana mereka adalah sebuah projek yang telah pun mengestablishkan diri mereka. Tapi projek ni tak apa takut telah mengesahkan bahawa ramai doktor telah memberi gambaran bahawa keadaan sistem kesihatan di Kuala Lumpur telah pun lumpuh. Doktor memberitahu bahawa kegagalan untuk mendapatkan bantuan mesin pernafasan adalah sangat tinggi. Mereka berada dalam reputasi terpaksa membiarkan orang yang mempunyai peluang yang tipis untuk hidup dibiarkan mati. Rawatan akan diutamakan kepada mereka yang berada dalam potensi yang tinggi untuk diselamatkan. Saya ambil benda tu, tuan-tuan, saya refer kepada kes peribadi, di mana apabila pagi ni saya berada dalam keadaan yang panik untuk menghubungi pusat kesihatan mana, hospital mana yang nak ambil dua daripada saudara anak angkat saya ni. Kerana apabila keluarganya bercerai, saya memelihara seorang anaknya yang sama sekolah dengan anak saya sejak dia berusia 14 tahun. Jadi dia bagi tahu dua adik dia dah tak boleh bernafas dalam rumah. Ibu dia tak sedar kerana telah pun berada pada tahap 4 di hospital. Jadi bila isteri saya call semua hospital, tuan-tuan, semua hospital memaklumkan, kata mereka tak dapat menerima pesakit baru kerana dia telah penuh. Berarti saya ambil conclusion dengan mengatakan bahawa bukan saja yang berada di hospital kemungkinan tidak mendapat lebih peluang untuk mendapatkan bantuan oksigen, orang yang mengalami isolasi kendiri juga kemungkinan akan dibiarkan mati di rumah. Jadi ini bukan soal nak blame government, tuan-tuan. Soalnya adalah kita telah berada dalam krisis kesihatan yang sangat dahsyat. Dan saya tak mahu saudara buang masa dengan mengatakan kilang adalah sumbernya. Saudara kena berhati-hati berdasarkan kes. Ini adalah kes fakta yang saya sebut tadi. Grocery yang berada di tempat rumah saya tu ditutup. Keluarga saya ke sana, jadi terpaksa hantar mereka semua buat rapid test. Okey, satu. Tak apalah, satu dua anak saya pernah masuk ke grocery tu apabila ke kedai sebelah nikah tu, dan saya syak kata kemungkinan bahayanya ada kerana dia adalah ruang yang tertutup, saiz kedai sebelah nikah adalah kecil, pengudaraan sejuknya adalah tinggi, keboleh jangkitan di bawah varian Delta yang datang daripada India ni 70%. Satu, buat PCR. Yang kedua, apabila security guard di tempat saya semuanya ditamatkan perkhidmatan syarikat tu kerana mereka dijangkiti, kerana semua barangan yang dihantar oleh food rider, saya tak boleh bubuh brand nanti jadi fitnah, yang dihantar oleh rider food ni dan juga oleh mereka yang menghantar parcel tu diturunkan di bawah pos security, barulah penduduk boleh pergi mengambil. Jadi pusat security tu telah menjadi pusat wabak apabila semua security di situ disahkan positif. Ini menggambarkan bukan saja sektor perkilangan. Bagaimana varian ini bergerak sekarang, trendnya telah berubah kerana dia terlampau kuat. Berarti kenapa? Kerana pondok keselamatan yang berada di tempat saya itu kecil. Dia lebih kurang dalam 10 kaki kali 10 kaki. Apabila orang datang hantar food panda, dia terpaksa isi buku. Berarti dia bernafas masuk ke dalam kawasan pos keselamatan yang ada aircon tu. Okey? Datang lagi orang yang menghantar parcel, dia menulis buku dan juga bernafas ke dalam bentuk bangunan tu. Datang saya pula pergi collect barang yang saya dah ambil. Berarti saya juga akan masuk ke celah tingkap tu dan menggunakan pernafasan udara yang sama yang dipanggil airborne. Di mana di bawah varian India ini, varian Delta, airborne adalah salah satu sumber yang menyebarkan penyakit ini dengan kuat. Itu saya beritahu pada saudara berhati-hati bahawa jangan terlalu fokus mengatakan ini adalah penyakit yang datang daripada perkilangan. Penyakit ini adalah penyakit sporadik. Saya pegang kepada data. Saya pegang kepada fakta. Di mana ini fakta Kementerian Kesihatan. Sila rujuk balik data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada 1 hari bulan Jun hingga 1 hari bulan Julai 2021. Total angka jangkitan adalah 186,000. Hanya 8,000 lebih saja yang datang daripada sektor pembuatan. Perkataan sektor pembuatan adalah merujuk pada penghilangan. Okey? Bererti 90% adalah varian sporadik yang datang daripada masyarakat awam. Ambil juga gambar yang ditunjukkan dalam kes CDC di Shah Alam. CAC.
Saudara lihat orang yang berbaris, itu adalah orang awam. Berbanding bas kilang yang datang, itu adalah bas yang datang daripada sektor penghilangan. Jadi jangan hidup in denial. Jangan hidup dengan kokun di mana orang-orang politik telah menanam kepada saudara bahawa ancaman kita sekarang adalah ancaman penghilangan. Saya nak bagi tahu pada saudara, kehidupan saudara sebagai individu kini juga adalah terancam. Macam saya bagi tahu tadi kes mengenai saudara order food, saya tak boleh sebut perkataan food tu, nanti kata company tu apa orang panggil apa food rider. Saudara menggunakan perkhidmatan parcel. Okey, kalau saudara tinggal di tempat macam saya tinggal tu, di mana senternya adalah mengambil di pusat security, beritu di situlah 600 orang penduduk yang berada di tempat saya tak boleh nak sebut lah, 600 orang ini terdedah. Berarti semua orang berada dalam keadaan panik. Semua kena buat test PCR. Dalam rumah saya, hanya saya dan isteri saya saja yang menerima suntikan. Anak-anak saya masih lagi menunggu giliran. Berarti tanpa satu suntikan, tiada langsung dos perlindungan vaksin keadaan mereka. Sebab tu saya kata, berhenti daripada bersorak mengikut tempo orang politik. Saya menasihatkan anda untuk mula berwaspada mengikut tempo fakta yang sebenar. Bahawa dengan varian India ni, potensi untuk mencetuskan kumpulan 3. Maksudnya, ada orang yang akan pergi kepada sihat dan tidak bergejala tapi positif, bergejala ringan positif. Tetapi yang ketiga, iaitu jangkitan pneumonia, adalah sangat tinggi kerana varian ini sangat kuat. Kerana varian ini dianggap 4 kali lebih kuat daripada varian biasa, dengan keupayaan 70% lebih kuat untuk mewabakkan jangkitan. Dan kalau kita tengok daripada trend, saya beritahu pada saudara, apabila bangsa Malaysia, Persatuan Bangsa Malaysia, apa tadi yang saya kata yang buat research tu, Kerajaan Akhbar tu ada itu tak? Tolong tengok balik sebutan dia apa? Projek Bangsa Malaysia. Bila Projek Bangsa Malaysia menerobos dengan mengadakan wawancara eksklusif secara rahsia dengan melindungi kesemua responden doktor-doktor yang dalam perkhidmatan awam yang tidak dibenarkan memberi kenyataan kerana mereka adalah penjawat awam. Tapi doktor-doktor ini telah memberi maklumat secara rahsia untuk membolehkan Projek Bangsa Malaysia mendedahkan kepada masyarakat awam tentang apa yang sebenarnya berlaku di dalam hospital. Kita dah boleh ambil gambaran. Sebab tu kalau saudara tengok angka mereka yang berada di ICU tak meningkat walaupun angka jumlah meningkat. Kerana itulah kepoyaan kita di ICU, 900 lebih. Sebab tu kalau saudara ikut, ICU patutnya mencapai angka 1,400, 1,500 sebab angka jangkitan telah meningkat dengan tinggi. Tapi oleh kerana ward ICU tu hanya itu je banyak dia. Jadi kes di ICU dilaporkan pada kita setiap hari dengan angka yang statik. 900 lebih berada di ICU, 400 lebih menerima bantuan oksigen. Sebab itulah Projek Bangsa Malaysia meneliti kelemahan ini dan mereka membuat penerokan dengan mewawancara doktor-doktor yang berkhidmat di Lembah Kelang untuk mendapatkan sumber maklumat yang tepat. Kemudian doktor-doktor ini mendedahkan bahawa sebenarnya mesin oksigen tidak dapat diperolehi. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara, ada kemungkinan yang sangat tinggi kita telah mengamalkan ada yang boleh diselamatkan, ada yang boleh dibiarkan mati dengan mengambil kira fakta di mana dua daripada anak rakan anak saya tadi yang saya kata, isi saya kata tu tak dapat dirawat kerana hospital mengatakan kalau sesak nafas pun mereka tak boleh nak hantar ambulan ambil kerana nak letak di hospital, katil apa semua pun dah tak ada. Ini saya ingatkan saudara untuk berhenti berpolitik tapi jaga diri saudara dan keluarga saudara per individu. Tukar mindset saudara sekarang. Jangan peduli tentang tukar kerajaan atau tukar apa pun. Yang penting adalah tukar disiplin hidup anda dengan menganggap bahawa grocery adalah tempat berbahaya. Hadir di tempat-tempat awam yang selama ini diciharkan sebagai kawasan selamat akan boleh menjadi kawasan maut. Berhati-hati apabila saudara berurusan di tempat yang di mana berlaku interaksi. Iaitu saya kata macam tempat saya itu sekarang ni, Post Guard tu telah menjadi satu benda yang traumatik untuk kami. Kerana saya menganggap bahawa sistem mengambil makanan dan juga mengambil parcel yang banyak kita lakukan urusannya ketika PKPD ni menjerumuskan bahaya kerana pusat keselamatan yang ditubuhkan oleh penyelenggara tempat saya tinggal tu telah menjadi center untuk penyebaran dan juga perebakan wabak. Itu yang saya beri saudara petang ni untuk membetulkan mindset kita supaya tak lagi heboh mengikut rentak orang politik. Saya memberi fakta supaya saudara mengikut rentak orang awam. Bagaimana kita orang marhain nak menyesuaikan diri supaya kita tidak menjadi mangsa jangkitan. Saya boleh bagi tahu juga kepada saudara, kalau saudara belum divaksin dan saudara nak masuk ke grocery, pakailah 2 lapis tu. Pastikan saudara pergi dan balik saudara tu menggunakan betul-betul pencuci. Sampai saja daripada luar rumah terus saja mandi dan pastikan anggota keluarga yang lain tak keluar.
Anak-anak saudara mungkin masih lagi menunggang motosikal dan mengunjungi rakan dan jirannya. Isteri saudara masih lagi keluar dan mengatakan kata bertemu dalam jumlah orang yang kecil dan orang yang dianggap sahabat rapat dan mustahil untuk dijangkiti. Sebenarnya sangat berbahaya. Sebab kita ada satu mentaliti, kita menganggap bahawa pembawa wabak adalah orang kita tak kenali. Selalunya kalau orang itu akrab dan orang itu rapat dengan kita, proses syak wasangka bahawa dia adalah orang yang akan membawa wabak yang positif akan menurun. Itu mindset lama, di mana kecurigaan terhadap akhlak dan tahap kepercayaan kepada seorang rakan baik tidak menjamin bahawa dia bukanlah orang yang berpotensi untuk menyebarkan kepada saudara wabak ni. Ada soalan tak? Diorang minta ulas tentang mengenai misi rakyat 77 hari tamatkan COVID-19 yang tagline. Saya dah jawab lah benda tu, saudara baca lah. Saya bukan level berada untuk cakap tentang spekulasi bodoh macam tu. Saya anggap that is a stupid speculation. Saya tak anggap kata benda tu relevan. Kalau saya cakap kan saya akan mengadang kata benda-benda bodoh ni. So, minta maaf, saya tak akan cakap tentang benda tu. Kalau saudara tak follow betul-betul, benda tu mungkin berada dalam keadaan fake tu. Kerana banyak drama berlaku di belakang kes tersebut. So saya tak akan cakap tentang benda bodoh. Saya gambarkan dia sebagai bodoh. So minta maaf, saya tak akan jawab benda bodoh. Saya sedang bercakap benda fakta kepada saudara. Jadi jangan heret saya bercakap benda yang bodoh. Saya cakap tentang benda fakta, protect keluarga saudara. Buat masa sekarang tak payah bercakap tentang mission apapun. Benda yang paling penting adalah rigid dan solidkan sistem keselamatan. Pastikan keluarga saudara tidak terdedah, dan saya boleh bagi tahu pada saudara jangkitannya adalah pintu ke pintu. Apa yang boleh kita tunggu gini tuan-tuan, logik dia. Tidak ada jalan keluar kecuali adalah pemvaksinan. Iaitu supaya saudara kalau dijangkiti pun, vaksin yang ada pada tubuh saudara dapat protek saudara daripada jatuh tahap 3, iaitu pneumonia. Kerana vaksin terbukti pada tubuh yang lemah macam saya pun, kalau saya dijangkiti, saya mungkin hanya jatuh tahap 2 saja, iaitu bergejala ringan. Cukup untuk menyelamatkan seorang yang mengalami masalah pernafasan dan asma ringan macam saya ni, jatuh pada tahap 3 pneumonia. Ambil benda tu. Untuk capai kepada mission ni, terutama mereka yang berada di Lembah Kelang. Lembah Kelang akan mencapai 80% suntikan, terutama di Kuala Lumpur pada 30 Ogos. Di seluruh nationwide, kita ada seluruh nasional ni, kita akan ada 31 Ogos 50%. Berarti dengan angka yang ada sekarang, 6 minggu kita nak struggle untuk mencapai 50%. Apabila kita capai kekebalan immunity, automatik kebolehupayaan jangkitan tidak lagi menjadi ancaman yang berbahaya. Tapi mustahil kita nak struggle sampai 6 minggu. 6 minggu, 6 kali 7, 6 kali 6, 36. Kita ada lagi 42 hari yang sangat kritikal sebelum kita boleh declare 50%. Kurang-kurangnya, dengan 50% apabila Kerajaan Persekutuan telah memberi jumlah dos yang lebih pada Kerajaan Selangor untuk disuntik sebanyak mungkin, supaya Selangor dengan 6.9 juta penduduk, sekurang-kurangnya 50% telah divaksin, terutama mereka yang berada dalam zon merah, iaitu Petaling, Petaling, Kelang dan juga Petaling dan Kelang, zon yang paling merah. Manakala Kuala Lumpur juga akan dapat menyuntik 80%. YB Anwar Musa dengan Kuala Lumpur sukses sistem dia. Sebab Kuala Lumpur suntikkan daripada rumah ke rumah, pintu ke pintu PPR, dan mereka dah buat lokaliti, berarti mereka mudah untuk menyampaikan suntikan. Jadi dengan data yang ada, Kuala Lumpur boleh capai 80% pemvaksinan menjelang 31 bulan Ogos. Kemudian kita kena tengok Negeri Sembilan sekarang, kerana Negeri Sembilan hari ini kali pertama melepasi 1000. Berarti untuk pengetahuan saudara, sementara nak menunggu kita boleh capai 50% pemvaksinan nasional, tapi sekarang ni nasional taklah begitu serius kerana negeri-negeri yang lain menyumbang angka yang rendah. Saya ambil data hari ini, apabila campur saja Kuala Lumpur, campur saja Selangor, campur saja Negeri Sembilan, 3 negeri yang mencapai angka 1000 ke atas ni, totalnya adalah 8000 kes. Berarti 8,000 kes daripada 11,000 kes, dia hampir 66%, iaitu 2/3 kes. Berarti kalau zon ni cepat divaksinkan, dengan semalam kalau kita boleh capai 400,000 vaksin, tetapi IDCC dah ditutup hari ini. Kita harap YB Khairi akan cepat besok gantikan. Kalaulah tempat tu perlu disanitasi, kita akan gantikan di tempat yang lain. Sebab kita tak boleh nak patah balik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata orang yang datang bawa vaksin, bawa penyakit pun kita terpaksa lalui. Sebab kita tak boleh menangguhkan projek ni kerana 1-2 kes di mana berlaku jangkitan di kawasan pemvaksinan. Sebab itu saya bagi tahu, apabila memerangi penyakit ni, saudara tak boleh menganggap kita akan ada 0 kes, 100% perfect. Kita sedang berperang dengan sebahagian daripada batalion kita akan meninggal dan sebahagian daripada batalion kita akan selamat.
Okey, ingat tu kalau kita berperang, sebahagian daripada batalion kita itu rakyat akan menjadi korban. Kita tak boleh buat apa kerana ini adalah serangan varian peperangan. Sama seperti mana Indonesia mengalami. Sebab itu saya kata pada saudara, Indonesia juga mengalami serangan yang sangat dahsyat. Sama teruk macam Malaysia. Tapi Indonesia dah disahkan di mana hospital-hospital yang berada di Bali dan berada di Jawa Barat secara rasmi. Berada di Bali dan Kepulauan Jawa telah secara rasmi mengeluarkan kenyataan supaya rakyat dan juga ahli keluarga tak panik. Di mana kalau mereka hantar pesakit dan pesakit itu disahkan oleh doktor sebagai tidak berpotensi untuk diselamatkan, maka pesakit itu dibiarkan mati. Itu Indonesia, berarti mereka juga mengalaminya. Thailand mula mengalaminya dengan jangkitan 9,000 lebih untuk kemarin. Semalam saya tak dapat cek kerana saya tak sempat nak tengok Global Coronavirus Update. Thailand juga melancarkan 6, iaitu 6 kawasan Bangkok dan juga 5 negeri lain tu telah melancarkan juga sama seperti mana kita, iaitu PKPD, diperketatkan, tak boleh bergerak daripada 10 malam hingga 4 pagi. Pekerja-pekerja daripada sektor yang tidak diperlukan tak boleh hadir di pejabat. Berarti Thailand juga mengalami lonjakan. Berarti kita kena terima hakikat apa yang berlaku di Eropah daripada April sampai Oktober 2020 kini sedang berlaku di negara kita. Dan waktu yang sama kita ada potensi kerana kita banyak vaksin untuk disuntik. Berarti tumpuannya sekarang adalah dalam keadaan kita sedang panik menghadapi jangkitan. Saya sedang bagi tip pada saudara, berhenti daripada mengatakan negara ini dirosakkan oleh angka jangkitan daripada penghilangan. Saya sedang nasihatkan saudara bahawa saudara boleh menjadi pada bila-bila masa orang terdedah kepada jangkitan. Kalau saudara masih lagi membuat pergerakan ke center point. Center point ni adalah kawasan-kawasan berisiko tinggi untuk ada jangkitan. Terutama kalau saudara masuk ke kedai serba nikah. Kerana kedai serba nikah saiz dia kecil. Orang keluar masuk dan dia melepaskan vaksin dan vaksin akan hidup lama dalam airborne. Iaitu kawasan berhawa dingin yang mempunyai kitaran udara tertutup. Berarti kalau saudara masuk ke pusat serba nikah ni dan saudara masih lagi tak menggunakan 2 mask dan setelah balik saudara tak terus mandi dan saudara tak menggunakan lotion, kita panggil apa tu? Sanitizer. Saudara mungkin mendedahkan jangkitan. Saudara kalau ada warga tua di rumah saudara, saudara terpaksa asingkan. Saya buat keputusan pindahkan terus. Berarti saya dapatkan satu tempat kebetulan okey. Kerana saya bimbangkan ibu saya, kerana saya tak boleh menghalang anak wanita saya yang bekerja dan dia bergerak. Anak perempuan saya itu dia bekerja dan bergerak. Anak lelaki saya yang seorang itu dia bekerja dan bergerak. Berarti saya terpaksa mengasingkan mak saya di satu kawasan yang boleh saya buat full total lockdown. Berarti mak saya masuk dan kemudian ada jiran nak datang kerana tengok orang baru pindah. Saya naikkan kertas A3. Tidak dibenarkan memasuki rumah ini kerana memiliki warga tua. Supaya orang tu jiran-jiran faham. Tak payahlah balik macam dulu jiran datang nak pergi lawat, nak pergi apa. Ini bukan masa yang sesuai. Di mana budi bahasa budaya kita juga boleh menjadi ancaman apabila berlaku interaksi sosial yang terlampau hampir. Ini saya nak ingatkan kepada saudara tentang banda baru ni. Berarti kalau saudara mempunyai pergerakan seperti saya kata tadi, iaitu menggunakan satu pusat penerimaan parcel yang sama, satu pusat penerimaan kiriman penghantaran makanan yang sama, saudara mungkin juga akan terdedah bahaya seperti mana apa yang telah saya lihat hari ini. Itu aja. Ada soalan yang lain tak? Tuan-tuan, kalau stream dengan saya, jangan tanya soalan spekulat. Saya boleh menenting. Benda-benda bodoh jangan heret bawa ke garasi. Saya dah tegur daripada lama ni. Kalau mungkin yang baru masuk kena ingat, saya sangat serius bila bercakap tentang benda ni. Benda-benda chip thrill, benda-benda politik murahan, benda-benda orang sakit jiwa mencari perhatian, jangan bawa ke sini. Okey? Saya bercakap tentang benda yang serius kepada saudara, bahawa berhenti daripada ambil sumber yang bodoh untuk dijadikan kayu ukur, kerana saya sedang bagi tip pada saudara untuk mengambil langkah menyelamatkan diri dan keluarga. Kerana hari ini saya dah bagi tahu kepada saudara bahawa 2 orang yang sesak nafas berusia 11 hingga 16 tahun. Hospital tak boleh ambil kerana kata hospital bukan mereka tak boleh ambil, nak letak di mana? Okey, untuk mereka yang berada di Lembah Kelang terutamanya, tolong hati-hati. Dan mereka yang berada di negeri-negeri, tolong juga berhati-hati walaupun negeri anda mungkin telah lepas fasa 1 kerana angka jangkitan yang rendah dan kerana pressure politik untuk membebaskan negeri-negeri kecil ini daripada PKPD. Jadi anda telah melalui PKP fasa 2 pemulihan. Tolong berhati-hati kerana angka yang kecil boleh meledak pada bila-bila masa kerana kita berurusan dengan varian Delta. Okey, walaupun Kementerian Kesihatan tak sahkan, saya sahkan pada saudara pattern pemerebakan dan juga pattern gangguan di mana ramai orang kena kali ini mengalami fasa 3, iaitu jangkitan pneumonia.
Jangkitan pneumonia hanya dibawa oleh varian Delta daripada India, tidak oleh varian-varian biasa yang lain. Sebab itu kalau kita lihat kadar kematian yang tinggi, di mana angka mereka yang mengalami tahap 3 iaitu gangguan pneumonia cukup untuk membunuh, tak perlu sampai tahap 4 dan tahap 5. Tahap 3 dah cukup membunuh kerana paras oksigen akan jatuh dengan mendadak ketika anda lewat mendapatkan rawatan. Ini hanyalah simptom yang ditunjukkan oleh varian Delta daripada India. Terima kasih. Ada yang lain? Tak ada soalan berulang-ulang seperti apa yang ada dalam itu sesuatu saya akan dulu. Tak payah tanyalah pasal vaksin Sinovac boleh pergi Mekah. Kadang-kadang orang Malaysia ni, saudara terlampau berfikir masa depan hingga hari ini saudara menjadi terabai. Semua orang fikir macam besok dia nak pergi Mekah. Saya masa mula-mula isu Sinovac ni diperkatakan, saya dah mula fikir, kata pelik betul panggil orang Malaysia ni. Dia suka memikirkan minggu depan yang belum tentu dia hidup, tapi daripada memikirkan tindakan hari ini yang boleh menyebabkan dia mati pada esok. Okey? Kepada kumpulan bumi lepeh ni yang bersyukur kepada orang yang mati selepas kena suntikan varian ni, kena suntikan vaksin ni, tolong bertaubatlah tuan-tuan. Adalah aneh apabila kumpulan bumi lepeh ni boleh bersyukur pula apabila orang mati selepas kena ambil suntikan vaksin. Kepada artis-artis bunga cengkeh ni, jangan melarang warga tua daripada artis-artis daripada kumpulan bunga cengkeh ni yang percaya bunga cengkeh boleh menyelamatkan saudara daripada kena COVID-19. Tolong jangan halang dan melancarkan kempen mengatakan pemaksaan suntikan kepada warga tua adalah satu penganiayaan kerana warga tua tak akan pergi Paris dan tak akan pergi Mekah. Apa punya bodoh punya artis ni. Kita bercakap bukan tentang suntik untuk pergi ke luar negara. Suntik pergi ke luar negara adalah option yang ketiga. Option yang pertama adalah kita suntik kerana untuk memberi perlindungan kepada individu yang akan mudah dijangkiti, iaitu warga tua. Option yang kedua, apabila semua disuntik, kita akan membentuk herd community, iaitu komuniti hijau, di mana negara ini kita boleh passing jangkitan. Kita boleh passing jangkitan, tetapi passing jangkitan sesama kita yang telah mempunyai sistem immunity. Faham tak? Selepas ni kita akan hidup sampailah tahun-tahun yang seterus, tuan-tuan, dengan COVID kekal ada. Ingat COVID-19 pada 1 hari bulan 1 tahun 2022, Britain akan jadi negara pertama yang akan mengisytiharkannya sebagai selsema. Dia akan dipanggil sebagai SARS, Coronavirus 2, selsema, flu. Sebab dia tahu bahawa setelah rakyat dia disuntik, virus ini akan sentiasa ada di bumi UK. Tak akan boleh dihapuskan. Dia akan jangkit kepada semua penduduk UK, tetapi semua orang telah pun kebal. Berarti virus ini tak dapat dihapuskan. Apa yang UK akan buat adalah dengan menyediakan 25,000 kemudahan rawatan. Kerana UK mengatakan dengan 67 juta penduduk, mereka menganggarkan setelah 100% penduduk dia divaksin pun, 25,000 kes setahun akan ada, tetap ada virus ni. Cuma oleh kerana angka 25,000 setahun, dia tidak boleh lagi, tak perlu lagi digazet sebagai pandemik. Dia akan digazet sebagai flu biasa. Berarti di Malaysia pun, tuan-tuan, varian ini tidak akan tuang kosong. Kita cucuk suntikan kita untuk dapat vaksin supaya A jangkit kepada B, B telah divaksin, jadi B hanya tunjuk fenomena gejala 1 je. Paling serius pergi gejala 2. B pindah kepada C, C pindah kepada E pindah kepada F. Kalau G tak disuntik, saudara, G akan menjadi korban. Kerana penyakit tetap bergerak di kalangan orang yang telah divaksinkan, iaitu antara A sampai F. Tiba-tiba ada seorang yang G ni dia tak disuntik, maka G terdedah untuk menerima jangkitan yang boleh membawa kepada kematian. Kerana G akan kekal seperti sekarang ketika vaksin tidak ditemui. Sebab tu kita buat suntikan vaksin. Janganlah naik status bodoh engkau tu artis berlakon banyak tu, sepatutnya engkau cerdik tu, dengan mengatakan sistem di Malaysia yang memaksa warga tua menerima suntikan vaksin sebagai satu pemaksaan. Tidak ada negara di dunia yang menjalankan suntikan vaksin secara paksa kerana peraturan WHO benda ini adalah option. Okey? Kalau kau suka mak kau tak kena suntik dan mak kau mati cepat supaya harta pusaka kau boleh sapu semua, itu terpulang kepada kau. Tapi mak-mak orang lain yang ada mak-mak dan dia nak menyelamatkan mak-mak dia daripada jangkitan supaya tidak menderita akibat COVID-19, biarkan mereka melakukannya. Okey? Terima kasih. Saya itu saja saya akan up hari ini kerana semua orang akan takut tanya soalan. Kerana saya pun tak suka nak terima soalan-soalan bodoh ketika kes yang sangat serius ni. Saya bagi tahu pada saudara, pertama adalah
Ingat, setiap kali saudara melangkah masuk untuk membeli barangan dapur kepada isi rumah, saudara telah mendedahkan jangkitan untuk dibawa balik. Sebab ini benda yang kita tak bincang, sporadik, iaitu jangkitan yang kita tak tahu di mana dia bermula. Pastikan apabila saudara melanggan Food Panda, food delivery, dan saudara melanggan kiriman parcel yang memerlukan saudara mengambilnya di satu pusat khusus. Saudara mengambil satu pusat khusus. Pastikan bila saudara turun juga saudara sedar, saudara mendekati satu lagi spot yang dipanggil sebagai spot penyebaran jangkitan varian. Kalaulah setakat nak beli sebotol Coke ataupun nak beli chewing gum untuk anak memerlukan saudara masuk ke kedai serba nikah, elakkan. Pastikan mulai sekarang saudara menganggap bahawa struggle untuk hadir di tempat-tempat yang airborne tertutup ni, yang saya panggil airborne ni, tempat-tempat yang cakupan udara dan pergerakan udara terkunci, dipanggil airborne. Pastikan saudara tahu bahawa saudara akan masuk ke pusat wabak sporadik. Potensinya untuk menjadi pusat wabak sporadik sangat tinggi. Berarti saudara kena buat satu peraturan, kalau tak perlu jangan masuk. Kalau tak perlu jangan masuk. Non-airborne tu boleh berunding lagi. Saudara nak pergi jogging, itu non-airborne, dia udara terbuka. Kuman mempunyai jangka hayat dan potensi jangkitan yang sangat rendah di kawasan terbuka. Kalau saudara masih perlu jogging kerana saudara bimbang, saudara stres, silakan. Kalau saudara rasa saudara memandu 10 km hanya dengan membuka tingkap dan kemudian mengembalikan anak-anak saudara mendapat pengudaraan, lepas tu saudara balik, silakan. Okey, kalau saudara berada di kawasan PKP yang membenarkan saudara berbuat demikian. Tapi jangan buat satu keputusan membawa siapa saja walaupun diri anda secara individu masuk ke kawasan yang tertutup dan berlaku pergerakan udara airborne, aircon. Kerana di situlah virus merebak dengan mudah, apa yang dipanggil sebagai sporadic case. Iaitu bila saudara kekal positif, saudara tak tahu saudara dijangkiti di mana. Kalau saudara nak sebut tempat tu pun saudara tak ada bukti. Tetapi berdasarkan amalan harian bila PKP diperkenalkan, amalan harian yang paling banyak orang buat adalah masuk ke kedai serba nikah dan masuk ke grocery untuk membuat pembelian. Okey? Tak ada soalan dah? Saya serius tuan-tuan, sebab saya tak mau bercakap tentang benda-benda bodoh ni. Benda-benda cengkeh, tentang budak yang nak cari perhatian, kononnya dia pala tahu tentang misi itu, tentang misi ini. Ini dunia mengalaminya tuan-tuan. Sekarang ni ada 6,000 lebih pakar perubatan di seluruh dunia yang telah bekerja selama 18 bulan. Dan mereka inilah yang mencapai satu ramuan yang saudara tengok Eropah boleh mengadakan pertandingan bola sepak. Jadi kita pakai saja apa yang terbaik yang telah mereka amalkan. Masalah utama kita sekarang adalah memastikan sebelum kita capai ke tahap mereka, sebelum vaksin disuntik dengan banyak dan kita capai herd community untuk membolehkan kita terus dijangkiti tetapi tidak mati atau tidak mengalami simptom serius, kita akan terus dijangkiti sampai bila-bila. Sebab itu saya bagi tahu pada saudara, kalaulah wabak ni tak berakhir, orang yang dah suntik 2 akan jadi suntik 3. Kita akan buat booster next year. Kalaulah kuman ni tak hilang. Berarti kalaulah England mengesahkan bahawa kuman ini kekal dan mereka telah menggazetkan negara mereka pada 1 bulan 1 tahun 2022 sebagai negara yang akan kekal ada COVID-19 tetapi di bawah flu, kemungkinan booster akan dibuat di mana suntikan ketiga akan diperkenalkan di seluruh dunia. Tapi buat masa sekarang kita ambil dulu disiplin, pastikan semua orang menerima 2 suntikan dalam tempoh yang terdekat. Tak kiralah saudara menggunakan Sinovac ataupun vaksin berasaskan mRNA, iaitu saudara mendapat Pfizer, mendapat AstraZeneca, ataupun selepas ini apabila Moderna dibawa masuk dan Johnson & Johnson dibawa masuk, ataupun saudara akan terus menggunakan Sinovac atau Sinopharm, vaksin yang sekarang dikaitkan dengan booster. Saya rasa selepas 1 tahun setengah, sekiranya penyakit ni tak selesai hingga Disember tahun 2022, kerana negara-negara miskin di Amerika Latin, negara-negara miskin sebahagiannya berada berdekatan dengan ASEAN, negara-negara miskin yang berada di Asia Selatan tak boleh menjalaksanakan suntikan penuh kerana mereka gagal mendapatkan bekalan vaksin yang cukup. Berarti booster akan mula diperkenalkan pada Jun 2022 bagi mereka yang telah menerima suntikan vaksin pada awal tahun ini. Berarti apabila vaksin tu masuk 18 bulan, kita terpaksa menerima suntikan ketiga yang dipanggil suntikan booster, iaitu untuk merangsang semula vaksin yang berada dalam tubuh kita untuk menghasilkan selagi sistem imuniti tubuh. Itu yang saya sajikan dengan saudara petang ini. Dapat lama dah saya cakap. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih pada 1,000 orang ada petang ni. 1.3 ribu orang. Okey, kalau ada soalan yang okey saya akan jawab. Jangan tanya saya soalan bodoh tuan-tuan. Saya berada dalam mood yang sangat tak bagus sekarang.
Kerana hari-hari saya membaca angka kematian yang begitu tinggi dan hari-hari saya membaca tentang ketidaksediaan rakyat Malaysia melihat masalah yang sebenar. Kegelojohan orang-orang jalankan seolah-olah COVID-19 ni jalan keluar dia adalah hashtag tukar PM, hashtag tukar kerajaan. Dengan semua orang pula masih beranggapan bahawa Jimin ni yang menjadi punca. Benci Jimin bukan urusan saya, tapi fakta sektor esensial hanya menyumbang kurang 20% daripada jangkitan. Jangkitan sebenar datang daripada sektor runcit yang saya sedang detailkan pada saudara ni, iaitu sektor airborne, di mana kawasan kecil yang menyebabkan berlaku pergerakan udara yang kemudiannya dimasuk keluar oleh orang individu masyarakat ketika PKP ni. Sektor itu yang menyumbang. Tambah saudara masuk ke grocery bahagian sejuk beku, itu potensi yang sangat tinggi. Saya jelaskan kepada saudara, Thailand menerima wabak ini adalah kerana pasal sejuk beku, di mana Thailand mula menerima varian Delta bermula daripada seorang saja. Seorang lelaki tua telah membeli bekalan udang galah yang datang daripada Myanmar. Dia dapat jangkitan ni daripada orang Myanmar. Dia bawa balik udang galah dan pasal sejuk beku tu, menerima 6,000 pengunjung harian di Bangkok. Pasal sejuk beku ni. Di situlah wabak mula di Thailand. Bila dia merebak pada 2 minggu yang pertama, 3 minggu yang pertama, Thailand boleh cover. Dengan 900 kes, naik 1,000 lebih, naik 2,000 lebih. Bila masuk saja bulan yang kedua, Thailand tak dapat mengendalikannya. Terus angkanya mencanak kepada 9,000 lebih. Berarti saudara kena faham, Thailand yang alami sekarang ni, tak ada Azmin Ali dekat situ. Menteri perusahaan Thailand bukan nama Azmin Ali. Tapi Thailand mengalami kes yang sama teruk di Malaysia adalah kerana mereka tak boleh menutup sektor ekonomi mereka kerana kadar kemiskinan rakyatnya sangat tinggi. Thailand tak boleh buat lockdown kerana kerajaannya tak mampu memberi bantuan kebajikan kepada rakyat kerana mereka adalah negara yang mempunyai 70 juta penduduk. Thailand mempunyai sumber kewangan yang terhad untuk menghantarkan pakej-pakej bantuan dan pakej rangsangan ekonomi. Indonesia tuan-tuan menerima 31,000. Menteri perusahaan dia juga bukan nama Azmin bin Ali. Dan kilang dia tidak ada pendatang Vietnam, dan kilang dia tak ada pendatang Bangladesh, dan kilang dia tak ada pendatang India. Mereka mengalami simptom yang sama dengan Malaysia adalah kerana varian Delta, dan juga adalah kerana interaksi sosial yang menyumbang kepada angka yang tinggi. Jadi tengok perbandingan fakta sebelum saudara terjun membuta tuli. Fakta yang dilihat oleh orang politik adalah untuk mendapat undi dan untuk mengubah kerajaan. Tapi fakta yang saya bagi pada saudara adalah untuk saudara ambil kesedaran ini sebagai fakta yang perlu saudara fahami kerana saudara secara peribadi kini terdedah kepada jangkitan varian Delta. Okey? Ada apa soalan? Kalau faham kata faham, kalau tak faham diam je. Saya rasa saya tak boleh macam mana siapa nak ambil pasal saudara tak melanggan. Macam mana kita nak bantu? Saya kena minta izin daripada editor Malaysia Insight untuk, sebab peliknya saya ni, projek bangsa Malaysia yang sangat penting untuk rakyat Malaysia tahu, semua media harus perdana tak ambil. Yang ambil data daripada projek ni hanya The Malaysian Insight. The Malaysian Insight pula data platform dia platform berbayar. Saya mungkin sebab berita tu pun dah siarkan hari ni, saya mungkin akan bercakap dengan editor dia Nur Azam Syari untuk minta kebenaran Azam ni untuk kebaikan orang awam. Boleh tak garasi ambil dan garasi flash di Facebook, garasi bagi orang awam boleh baca. Kerana ini adalah fakta yang paling penting. Kerana ini adalah kaji selidik yang dijalankan oleh projek bangsa Malaysia dengan menembubual doktor-doktor yang berada di hospital. Dan doktor-doktor telah memberi gambaran yang lebih meluas daripada gambaran yang kita dapat lihat. Bahawa kritikal lah. Bila saya ambil data tu dengan panik isi saya WhatsApp saya pun hampir kena serangan stres tuan-tuan. Sebab saya kenal keluarga ni. Saya pelihara anak dia daripada mereka bercerai dan tinggal dengan saya daripada anak dia tingkatan 2 dan sekarang berusia 23 tahun. Tinggal dengan saya dan saya jaga macam anak kandung saya sendiri. Dan hari ini dia berasa sangat sedih kerana dia tak boleh balik ke rumah. Mak dia di ICU tahap 4, tak boleh nak jaga anak-anak. Tinggal 6 anak di rumah daripada 11 hingga 24 tahun, 6 positif. Dan 2 sesak nafas. Jadi abang dia asyik WhatsApp je, tolong buat sesuatu sebab adiknya berada dengan saya. Jadi bila isteri saya cuma membantu, tidak ada hospital yang boleh menerima kerana semua hospital penuh. Kalau dengan hari ini 11,000 kes, hospital dah tak boleh lagi nak tampung apa-apa tuan-tuan. Kawasan parking pun telah dijadikan kawasan hospital. Mana lagi nak letak? Dan sebab tu saya marah bila saudara datang dengan projek 77 lah, bangsa tauhid lah. Itu hari lain lah kita buat tuan-tuan.
Cerita orang-orang Melayu dan kuasa magis ni telah diceritakan daripada hikayat Antuah, dan tak payah ceritalah, saya pembaca hikayat hampir semua teks, saudara. Saya master of hikayat, tuan-tuan. Waktu saya belajar di universiti, paper yang saya ambil sebahagian besar adalah kajian saya terhadap hikayat Melayu. Jadi berhentilah daripada nak bawa hikayat tentang bangsa tauhid, tentang 77 misi yang di-Pertuan Agong. Face the real fact, saudara. Saudara boleh anjurkan disiplin diri saudara untuk tidak pergi ke grocery bagi keperluan yang tak perlu. Dan saya tahu semua orang aman ni, saya rasa, saya yakin ni semua orang pergi kedai serba nikah. Semua orang masih pergi grocery sebab kita perlukan food. Tapi saya beritahu pada saudara, di sinilah wabak yang menyumbang kepada angka 11,000. Di mana dipanggil sebagai sporadik. Di mana orang yang disahkan positif tidak dapat menyatakan di mana mereka mendapat kesan tersebut. Tapi saya ambil pasal yang saya kata tadi, sistem security di rumah saya tu. Berarti guard tu dapat daripada mana? Guard tu dapat daripada dua sumber saja. Kerana mereka yang datang menghantar makanan dan mereka yang menghantar parcel saja yang akan masuk ke muka mereka ke dalam ruang tu dan mengisi form. Dan ruang tu aircon dan dia hanya 10 kaki kali 10 kaki. Dan apabila penduduk nak pergi ambil parcel pun, dia bawa masuk juga ke ruang yang sama untuk menulis bahawa kita telah mengeluarkan parcel dan kita telah mengambil serahan makanan. Ini adalah benda yang paling kecil yang saudara tak nak pandang kerana gairah saudara untuk melihat benda-benda yang besar, tentang benda-benda tentang bangsa tauhid, tentang apa keajaiban cengkeh, yang menjadi akhirnya orang semua mati katak kerana perkara yang paling boleh saudara atasi, saudara angkat remeh. Perkara yang boleh saudara bayang dan saudara mimpikan, saudara anggap realiti.